Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil kita nak sama balik kitab kita ni, iaitu kitab Fadailus Sadaqat. Fadilat sedekah, kelebihan sedekah. Karangan Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaihi. Jadi kita dalam bab ke cerita-cerita kisah-kisah awal zuhud dan cara mereka membelanjakan harta mereka jalan Allah SWT. Okey, kita baca sekarang ni muka surat 1062, kisah ke-44 ni. Kisah ke-44. Salah seorang pemimpin Arab telah memberi 4 dinar kepada hambanya supaya membeli buah-buahan. Orang benar Arab tak? Tuan dia. Tapi dia ni beri ke hamba dia supaya beli buah-buah 4 dinar. Dia bercadang supaya mereka dapat makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum minyak arak bersama dengan kawan-kawan yang datang lah. Gitu. Hamba itu telah pergi ke pasar. Di tengah jalan dia melalui majlis Hadrat Mansur bin Ammar Basri rahmatullah alaih. Ketika itu beliau sedang memberikan perangsang kepada hadirin untuk mensedekahkan 4 dinar kepada seorang fakir yang sangat-sangat berhajat dengan kata-kata, sesiapa yang beri 4 dinar kepada fakir ini, aku akan memberi dia 4 doa. Dia nak beri 4 doa dah. Hamba pembina Arab tersebut terus memberi keempat dinar kepada fakir itu. Dia nak doa tu tak cara dah. Tu bukan harta dia, harta tu dia dah. Duit tu dia. Maka Hadrat Mansur rahmatullahi bertanya padanya, apakah doa pertama yang ingin kamu pohonkan? Dia menjawab, saya ada seorang tuan, saya hendak kemerdekaan daripadanya. Hadrat Mansur rahmatullahi pun berdoa kepada Allah. Kemudian beliau bertanya, apakah hajatmu kedua? Dia menjawab, saya mahu balasan untuk 4 dirham ini. Beliau berdoa demikian lalu bertanya, apakah yang ketiga? Dia berkata, Allah Ta'ala memberi taufik untuk bertaubat kepada Tuhan saya dan mengabulkan taubatnya. Yang ketiga dah, hajat ketiga. Setelah berdoa demikian, beliau bertanya, apakah yang keempat? Dia menjawab, saya, Tuhan saya, semua ahli majlis ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hadrat Mansur rahmatullahi alaih berdoa kepada Allah. 4 perkara dah. Pertama, merdeka dah. Yang kedua, balasan 4 dirham, balasan gapo tak ada. 4 dinar kepada dirham. 4 dinar ni. Lepas tu yang ketiga, taufik, taubat kepada tuan dia dan mampu taubat tuan dia dah. Taubat tuan dia ni menyarok dah. Yang keempat, supaya semua orang terlibat sama ada tuan dia dan semua ahli majlis ni diampunkan Allah. Tu 4 kali doa dah. Menggambarkan kesucian hati hamba tu lah. Hadrat Mansur rahmatullahi berdoalah kepada Allah 4 kali itulah. Kemudian hamba itu balik kepada tuannya dengan tangan kosong. Tak ada kesatu lah, 4 dinar ibu. So beli buah-buah dah. Nak sambut tetamu ni, nak buat majlis menarak parti ni. Tapi hamba dia tu tak belilah buah-buahan ni sebab dia beri sedekah ke orang fakir miskin ni dah. Lepas tu nak doa Tok Guru ni lah, Tok Wali Tok Guru ni. Tapi kelik rumah tu tak ada. Tak nak beli apa, tak boleh nak beli 4 dinar beri ke fakir miskin tu lah. Dia memikirkan tuannya akan marah lah dan akan memukulnya. Itu sahaja tu je memikir daripada sudah akan tembak tu dia sekali ni. Walau bagaimanapun apabila sampai di rumah, tuannya yang sedang menunggu untuk buah-buahan bertanya, kenapa begitu lambat? Apa lambat temu ni? Dia pun menceritakan segala peristiwa yang sudah berlaku. Cerita betul lah dia dah. Dia beri orang miskin ada 4 dinar, dia beri orang miskin tu ke apa dah. Lepas tu minta Tok Syekh ni, Hadrat Mansur ni, Mansur rahmatullahi suruh doa ke dia apa 4 kali dah. Maka tuannya dengan berkat doa Syekh Mansur rahmatullahi tidak marah atau mukulnya, tetapi bertanya, apakah doanya? Tak marah. Tak marah nak. Tuan dia. Apakah doanya? Hamba menjawab, pertama sekali saya minta agar beliau mendoakan supaya saya dimerdekakan. Tuannya berkata, baiklah aku merdekakan kamu. Apakah yang kedua? Dia menjawab, supaya saya dapat balasan 4 dinar tu dah. Tuannya berkata, aku beri engkau 4,000 dinar sebagai hadiah. 4,000 dinar. Apakah yang tiganya? Hamba menjawab, supaya tuanku diberi taufik untuk bertaubat. Tuannya menjawab, aku bertaubat dari segala kemungkaran. Apakah yang keempat? Dia berkata, supaya saya, tuanku dan semua ahli majlis itu diampunkan oleh Allah. Tuannya berkata, alangkah perkara itu yang di luar kemampuan saya. Pada malam itu, pemimpin Arab itu bermimpi. Satu suara berkata kepadanya, apabila kamu sudah buat apa yang kamu mampu, sudah tentu kami akan buat apa yang kamu tidak mampu. Kami ampunkan kamu, hambamu dan semua ahli majlis Mansur. Tak tahu lah nak. Dalam mimpi lah nak.
Itu cerita lah, ada cerita lah. Okey, kisah yang ke-45 dah. Abdul Wahab bin Abdul Hamid Saqfi rahmatullah alaihi berkata, aku telah melihat satu jenazah yang dipikul oleh 3 orang lelaki dah. So jenazah 3 orang pikul hamba lelaki, 3 orang lelaki pikul jenazah, satu jenazah. Ada 3 orang lelaki, dan seorang perempuan, ada seorang perempuan pikul juga jenazah ni. Pak kita tak je tengok. Itu dah. Tiada siapa yang bersama jenazah itu, maka aku pergi bersama jenazah itu dengan menggantikan tempat perempuan itu. Dia tengok hotel akak si, dia betul kan ya. Kami membawa jenazah itu ke tanah perkuburan, bersolat jenazah lalu menguburkannya. Selepas itu aku bertanya kepada mereka, jenazah siapakah ini? Perempuan itu menjawab, anak saya, anak dia sendiri. Aku bertanya kepadanya, dalam kampung kamu tidakkah ada orang lelaki lain supaya boleh memikul jenazah untuk menggantikan kamu? Apa ni, tak ada orang jatuh lain kan? Hotel nak pikul jenazah. Dia menjawab, orang lelaki itu ramai, tetapi oleh kerana mereka menganggap anak saya ini hina, mereka tidak mahu membantunya. Saya bertanya lagi, kenapakah begitu? Dia berkata, anak saya itu seorang lelaki yang dikasih, yang ni apa ni, berkelakuan seperti perempuan. Kau tahu dah tak? Aku merasa kasihan terhadap perempuan itu. Aku membawa dia ke rumahku lalu memberinya sedikit dirham, pakaian dan gandum. Malam itu aku bermimpi salah seorang yang amat kacak seperti bulan purnama, berpakaian putih, datang kepadaku lalu mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku bertanya, siapakah kamu? Dia menjawab, akulah lelaki yang dikasih yang telah kamu kuburkan pada siang hari tadi. Allah Ta'ala telah mengerahmati aku hanya kerana manusia menghinakan aku. Gitu cerita Allah Alam. Ada. Pentingnya dia beri sedekah lah dirham, pakaian dan gandum kepada perempuan dan mak budak mati dah. Okey, yang ke-46, kisah yang ke-46, Hadrat Muhammad bin Sahal Bukhari rahmatullah alaih. Okey, Bukhari juga ni. Ketika berjalan melalui satu jalan di Mekah Mukarramah, aku melihat seorang Maghribi dah, orang Arab Maghrib lah. Sebelah nun lah. Sebelah timur sekali nak. Morocco Maghribi lah. Menunggang seekor baqar dan di hadapannya ada seorang yang sedang membuat pengumuman. Satu dompet pajang sedang hilang. Sesiapa yang beritahu mengenainya akan diberi hadiah 100 dinar. Dalam dompet itu ada amanah orang ramai. Apabila mendengar pengumuman itu, seorang yang tampang, berpakaian buruk dan tertampal datang kepada si Maghribi itu dan bertanya tentang tanda-tanda dompet itu. Orang Maghribi itu pun menerangkan tanda-tandanya lalu berkata, dalamnya ada barang-barang kemas merupakan amanah orang ramai. Si tampang itu bertanya kepada orang ramai, apakah siapa di sini yang pandai menulis dan membaca? Saya. Yang ni Muhammad bin Sahal Bukhari itu jawablah, saya. Menjawab, ya, saya. Atas permintaannya orang Maghribi, dia dan saya pergi ke satu tempat yang berasingan dari orang ramai. Si tampang meluarkan satu dompet yang panjang. Orang Maghribi itu mula memberitahu apakah yang telah disimpan dalam dompet itu. Seperti 2 biji intan dari si Anu binti si Anu untuk 500 dinar. 1 biji berlian milik si Anu binti si Anu untuk 100 dinar. Dan seterusnya. Si Maghribi beritahu satu demi satu dan saya membaca apa yang tuliskan di atas bungkusan kecil dan dompet itu. Sehingga semua yang dia sebut didapati berada dalamnya tanpa apa-apa perbezaan. Setelah puas hati bahawa dompet itu milik orang Maghribi itu, maka si tampang telah menyerahkan dompet itu kepadanya. Menurut janjinya, orang Maghribi akan memberi 100 dinar kepada si tampang lah. Tapi dia terus menolaknya sambil berkata, jika sekiranya di sisiku ada nilai dompet itu sekadar 2 keping tahi unta yang kering sekalipun, maka mungkin kamu tidak akan dapat balik barang itu lah. Apa guna mengambil upah untuk benda yang tidak nilai sedikit pun? Dia pergi tanpa sedikit pun memperdulikan ke arah 1 dinar itu. Jadi orang tampang ni, kalau sesok miskin tak carut benda hak dia royak tu. Sekarang benda tu ada belakang dalam beg tu, maksudnya betul lah hak dia lah. Lepas tu orang itu dia tulis lah. Jadi saya tulis sebagai saksi lah tak. Ni sebagai hak tu dia hit bagi. So ni pula sebagai orang jumpa bagi dah. Luqatah ke apa, jumpa bagi. Jadi apabila dia sebut betul belakang tu, dia berilah. Lepas tu orang nak beri 1 dinar tak usah terima dah. Gitulah dah. Kisah ke-47. Salah seorang pemerintah di Bukhara pada satu masa dahulu adalah seorang yang terlampau zalim. Satu ketika ia berjalan dengan menunggang kuda. Kebetulan pandangannya terjatuh ke atas seekor anjing yang luka-luka tubuhnya. Anjing luka tubuh dah. Dan dalam keadaan sangat disakiti oleh cuaca yang amat sejuk.
Melihat keadaan anjing itu, si zalim merasai kasihan yang amat sangat sehingga hampir menitiskan air mata. Tengok anjing itu sedih. Dia mengarahkan salah seorang khadamnya supaya anjing itu dibawa ke rumahnya dan dijaga sehingga dia kembali sihatlah. Setelah berkata demikian, dia pun pergi ke tempat yang ditujuinya. Sekembalinya ke rumah, ia mengarahkan khadamnya untuk membawa anjing tersebut dan diikat di penjuru rumah itu. Roti dan air telah diletak di hadapan anjing itu. Dia mengarahkan khadamnya supaya menggosok minyak di tubuh anjing itu lalu menutupinya dengan selai kain. Menyalakan api berhampirannya agar kesan kesejukan hilang daripada anjingnya. 2 hari selepas peristiwa ini, si zalim meninggal dunia. Salah seorang warak yang sedang sedia maklum mengenai hal ehwal si zalim itu telah bermimpi lalu bertanya, bagaimanakah pengalamanmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah memanggil saya di hadapannya lalu berfirman, engkau semasa dunia hanyalah seekor anjing. Ini perbuatan menyerupai anjing dan bukanlah manusia. Sebab itulah kami beri seekor anjing kepada kamu. Dengan sebab anjing itu kamu diampunkan. Lalu Allah Ta'ala membuat keputusan untuk menunaikan hak-hak orang ramai yang telah dizalimi oleh saya dari khazanahnya. Zat Allah Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dialah yang Maha Raja atas semua raja-raja. Sesuatu amalan siapa pun, kalau disukainya maka dipasti akan berjaya. Manusia haruslah sentiasa berusaha untuk berbuat perbuatan yang akan disukai oleh Allah. Tidaklah diketahui perbuatan yang mana satukah akan disukai olehnya. Jadi kita ni tak boleh ampan dan remeh. Orang ni tak tolong gapo budak dia orang zalim kata dak orang jahat ko debel tahu lah dak. Tapi sekarang je buat ni tolong anjing dah. Saat tiba-tiba dia mati dah. Lepas tolong anjing tu, anjing lah bukan manusia, anjing dah. Tolong anjing lepas tu dia mati. Menyebabkan Allah SWT ampunkanlah mengikut cerita ni dah. Allah alam dah. Kalau betul-betul lah mimpi ni dah. Tapi nak yang kemungkinan tak ada tak? Benda yang Allah redha ni, Allah suka, kita tak tahu. Benda yang kadang-kadang kita anggap remeh, cara ke kucing, cara ke menata kita nak dengan baik. Dengan sebab itulah Allah redha kita. Allah bagi kita masuk syurga. Pun ada mungkin. Ada kemungkinan ada. Kadang kita tolong orang susah sikit nak. Yang kita tak berasa pun ada kelebihan lah. Kita tak ingat kita buat baik dia. Mungkin Allah menentunya Allah redha dah. Oleh sebab itu kita jangan anggap enteng ataupun remeh lah benda yang kita boleh buat yang merupakan kebaikan walaupun sikit lah. Contohnya kita buat duri, buat benda-benda yang menghalangi jalan lah. Ataupun benda-benda yang cokir tak batai kayu ke apa ke pokok yang menghalang jalan kita tebas sikit supaya boleh lalu ke. Ikutlah benda tu nak tolong orang sikit sebanyak. Moga-moga Allah SWT berikan keampunan kepada kita. Kisah ke-48 lah. Hadrat Abu Umar Damishki rahmatullah alaih berkata, kami beberapa orang sedang berjalan ke arah Makkah Mukarramah bersama Hadrat Abu Abdullah bin Jala rahmatullah alaih. Kami tidak dapat apa-apa untuk dimakan beberapa hari. Jadi Abu Umar Damishki bersama Abu Abdullah bin Jala tu kata tak makan berapa hari dah. Dan berapa hari lagi dah. Semasa melalui satu hutan, kami menemui seorang wanita yang bersamanya ada seekor kambing dah. Tiba-tiba jumpa lah hutan. Kalau tak tahulah mana dah. Jumpa wanita yang ada kambing ni. Kami berkeinginan untuk membeli kambing itu dan memasaknya untuk dimakan. Kami bertanya kepadanya, berapa harganya? Dia menjawab 50 dirham. Kami menjawab, berihsanlah pada kami dan kurangkanlah harganya sedikit. Dia menjawab, tidak mengapa, berilah 5 dirham. Kami berkata, janganlah bergurau dah. 50 dirham tu kurang jadi 5 dirham. 10% kurang dah. Jadi 5 dirham dah jadi dah. Jangan bergurau dia kata dah. Tadi kata 50 dirham, kini pula kata 5 dirham. Dia menjawab, demi Allah aku tidak bergurau. Harganya memang 50 dirham, tetapi oleh kerana kamu meminta ihsan, aku hendak memberinya sahaja tanpa harga dah. Alangkah baiknya jika aku tidak mengambil harganya langsung dah. Tapi aku pun sangat terdesak, sebab itulah aku minta 5 dirham yang aku sangat perlu. Hadrat Abdullah bin Jala rahmatullah bertanya pada kami sekalian, cuba kamu masing-masing kira berapa dirham yang ada. Kami keluarkan dompet masing-masing dan setelah mengiranya kami dapati wang terkumpul adalah 600 dirham. Bukan 50 dirham, 100 dirham ada. Beliau mengarahkan, berilah ke semua wang itu kepadanya dan tinggalkanlah kambing itu bersamanya. Kami telah mengikut dah. Bukan beli dah. Ambil kutik-kutik 600 dirham. Bukan beli pun kami bui saja sedekah 900 dirham dah. Kutik pokok dia dah. Apa orang tu. Kami telah mengikuti arahan Syekh syukur kehadrat Allah Ta'ala dah. Kami telah mengikuti arahan Syekh lah Tok Guru dia. Tok Guru dia tu nama Abu Abdullah bin Jala lah. Jadi
syukur kepada Allah Ta'ala. Selepas itu seluruh perjalanan kami telah begitu dipermudahkannya sehingga tiada haknya. Jadi dia tolong orang puai tu tak, hak terdesak tu. Nak jual kambing 5 dirham, dia beli murah tak. Dia akan ambil pun tak ambil. Dia kotik duit habis. Kita tolong perempuan tu pula dah. Beri habis 900 dirham punya bleaching. Lepas tu tawakal. Tak lama tu jadi mudah perjalanan tak. Jadi hak susah sebelum ni makan lapar ke diri kita, tiba-tiba rezeki kat lain pula mari dah. Rujuk kat kitab je Musamirat ni. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat Abu Daud dah. Gitulah cerita dia tolong orang ni menyebabkan Allah akan ganti dengan tanpa disangka, rezeki tanpa disangka-sangka. Kisah ke-49. Satu ketika Hadrat Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih bertanya kepada seseorang, apakah kamu hendak menjadi wali Allah? Tanya wali Allah. Tanya orang lain lah. Dia menjawab, saya memanglah suka, dia kata. Dia berkata, kalau begitu janganlah kamu berminat kepada apa-apa benda dari dunia maupun dari akhirat. Ini pelik lah dia cerita tak. Benda dunia betul boleh, akhirat betul boleh, tak seminat. Hendaklah kamu khususkan dirimu semata-mata untuk Allah dan senantiasa kamu tawaduk kepada Allah. Maka dia pun akan senantiasa memerhatikan kepadamu lalu menjadikan kamu walinya. Telah diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW dan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang sahih kali tak? Bahawa Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, siapa datang ke arahku sambil berjalan, maka aku pergi ke arahnya dengan berlari. Siapa menghampiri aku dengan satu jengkal, maka aku menghampirinya dengan satu bak, dengan 2 hasta. Kita baca hadis biasa, satu jengkal, 1 hasta tak? Gitulah. Tak apalah, yang penting lah. Itu hadis kita aja dengar lah. Maksudnya orang yang kalau dia berjalan menuju Allah, ada. Seolah-olah Allah ni berlari nak mendekati kita. Gitulah dah. Kalau sedekah kita nak mendekati Allah, Allah ni makin sehasta tak. Ada riwayat kata 2 hasta tak. Mendekati kita tak. Jadi Allah lebih suka, lebih mendekati kita daripada kita mendekati Allah SWT lah. Gitu dah. Tapi apa-apa pun nak, istilah ni, gitulah cerita sufi ni nak. Kita kena tidak boleh over daripada sunnah dia. Walaupun dia nak cerita tu ikhlas sangat hati dia tak usah cara ke akhirat, cara ke dunia je tolak, dunia pas ke akhirat tolak. Syurga pun tolak, nak Allah saja, Allah SWT saja dah. Benda tu tidak diajar oleh Nabi dah. Tidak diajar oleh sahabat dah. Orang tok guru hebat setara mana pun kalau bercanggah dengan Quran Sunnah, kita tolak ataupun tak terima lah, tidak tawakkuf kau tak usah terima, tak usah amal lah. Walaupun benda tu kita mikir sekali logik macam boleh kita nak Allah saja, kan molek lah. Tapi molek pun tidak ada dalil Al-Quran Sunnah. Tak sesuai dengan sunnah Nabi, kita kena tinggalkan kerana dia akan merosakkan lah. Dia akan jadi over melampau dah. Melampau ni bahaya juga lah. Pasal syurga ke apa ni kurnia Allah SWT dah. Allah sebut dalam Quran apa kali kita meremehkan akhirat, kejaran syurga di akhirat. Kita kata nak Allah saja, sebenarnya kita ni seolah meremehkan Allah Ta'ala juga dah. Beringat lah. Jangan over, jangan melampau. Apa-apa pun benda agama ni kena sederhana lah. Kisah ke-50 kan. Salah seorang hartawan telah memberi 500 dinar kepada Hadrat Junaid Baghdadi. 500 dinar kepada Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. Dan meminta supaya wang itu dibahagikan pada khadam-khadamnya, kepada hamba-hambanya. Bila bertanya, apakah kamu punya wang selain ini? Orang itu menjawab, Hadrat, saya punya banyak dinar, dirham dan harta yang lain-lainnya. Dia bertanya, apakah kamu berhasrat agar harta kamu itu makin bertambah? Dia menjawab, cita-cita senikah itu memanglah ada. Maka Hadrat Junaid rahmatullahi berkata, kalau begitu berarti kamu lebih berhajat dari kami. Jadi wang ini kamu simpanlah dalam milik kamu saja. Saya berkata demikian bila pun memulangkan wang itu. Tadi kalau dia nak sedekah, nisah lagi kena ingat niat. Walaupun benda ni tidak nak kata 100%, salah 1%. Tapi kita mengharapkan benda kita sedekah kita, contohnya orang bisnes, kadang-kadang tak apa betul niat ni. Contohnya setengah tu nak semaya duha kerana nak suruh murah rezeki dia. Memanglah benda tu tidak sahih. Fadilat murah rezeki tu daripada Nabi, mana semaya duha. Tak ada nah, cumanya adalah kata dipanggil apa? Mujarrabat lah, tera-tera tu amal kata jadi. Jadi berasanya kalau semaya duha tu murah rezeki dah. Tak apalah kita kata. Tapi nak kata tu serupa dengan hadis Nabi ajar, tidak dah. So, tapi hak Nabi ajar ni untuk bayar hutang, bukan untuk kita boleh murah rezeki jadi kaya ke gapo dak. Berjawab tetap cikgu hik ke gapo bukan tu dah. Tapi yang kita naknya
hak Nabi kata nak bayar kita ni 360 ruas tulis dah. Tulis kita ni kita bayar sewa pada Tuhan. Yang kita mesti bayar pada Allah SWT. Ada hak yang mesti kita bayar Allah beri tu. Kita nak bayar ke Tuhan lah. 360 sendi. Jadi kita niat tu lah. Tak sedap cara lah. Allah tambah rezeki ke apa tu. Tadi lain daripada niat asal ikut hadis lah. Begitu juga kita sedekah ni. Sedekah ni bukan matlamat kita nak suruh kaya dah. Walaupun memang lah. Dia akan jadi murah rezeki dia. Itu fadilat dia. Menjarabat dia memang lah. Allah Al-Quran hadis pada sebut. Allah akan ganti lah. Tapi matlamat kita bukanlah nak suruh kita ni bertambah-tambah kekayaan kita dah. Nah. Sedekah apa sedekah ni? InsyaAllah Allah ganti lebih banyak lagi dah. Walaupun sekali tengok kalau Allah ganti kita tak salah lagi dah. Jadi syirik atau olehnya kita nak tunjuk ke orang dah. Selfie dah. Lepas tu nak suruh puji kita untuk kita masyhur. Tu je boleh jadi batal pahala lah. Tapi kalau kita tidak niat gitu nak suruh Allah ganti juga. Boleh lah. Tapi tidak. Kalau kata kurang lah nilai dia dah. Kita mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Bukan balasan dunia dah. Gitulah. Nah. Kalau boleh kat boleh. Tapi kita tidak jadi harapan sangat. Kalau Allah tak ganti kat. Kita beri kau sedekah orang mana-mana. Allah tak kata biarlah nak gano nak. Gitulah. Mak moleknya dia. So kita nak ganjaran di akhirat. Gitulah. Okey, lepas tu kisah ke-51 ni. Satu ketika semasa Hadrat Abu Darda radhiyallahu bersama anak-anak muridnya dalam majlis. Abu Darda bersama anak muridnya dalam majlis ilmu dia dah. Isterinya datang. Ini isteri pada Abu Darda lah. Dan berkata, kamu buat majlis dengan mereka ini. Sedangkan di rumah tiada satu cubitan tepung pun untuk dibuat roti. Panggil budak-budak ni janji ni. Nak makan gapo tak ada lah. Kita tak. Beliau menjawab, wahai hamba wanita Allah. Di hadapan kita akan datanglah satu persinggahan yang amat dahsyat. Dan susah hendak mendapat kelepasan daripadanya. Dia kata gitu dah. Di hadapan kita ni berkali. Akhirat pada masyarakat ke apa ni. Amat dahsyat dan susah hendak mendapat kelepasan daripadanya. Hanya mereka yang bergerak ringan. Jadi tiada banyak urusan dan kesibukan dalam dunia sahaja yang akan mendapat kelepasan dengan mudah. Jadi akhirat lah nak. Akhirat ni tak selalu urusin lah. Bak makin ke apa ni tak. Kalau orang tu mewah. Makanan banyak ke apa banyak lah. Soal jawab je gitu kali tak. Jadi dia kata tak selalu sibuk lah. Tak selalu urusin lah. Bak makan minum lebih kurang gitu dah. Tiada banyak urusan dan kesibukan dalam dunia. Gitulah. Setelah mendengar kata-katanya itu, isterinya balik dengan puas hati tanpa apa-apa ada lagi. Bini dengar gitu tak apalah. Masa tak secah ke makan. Ikut dah. Tak sadar urusin dah. Bak makan dah. Isteri dia urusin takut. Untuk nak jauh makan ni. Tetamu ke apa ni. Anak murid dia. Satu ketika beliau berkata, orang-orang ahli dunia pun makan dan kita pun makan. Mereka memakai pakaian, kita pun memakainya. Abu Darda katanya, mereka mempunyai harta yang melebihi keperluan mereka. Tetapi tidak digunakannya, hanyalah melihat saja. Setengah tu harta lebih dah. Tak boleh pakai-pakai, tak boleh guna dah. Kita pun melihat harta yang ada pada orang lain. Serupa-serupa kita tengok harta orang lain tak boleh guna. Begitu juga kadang-kadang kita ni kalau lebih harta nak guna pun tak boleh nak. Diri kita pun tak boleh nak guna dah. Jadi dari segi melihat harta saja kita adalah sama taraf dengan mereka. Macam kita tengok harta orang tak boleh guna. Kalau kita ada harta lebih tak boleh diguna pun macam serupa tu dah. Mereka tidak gunakan harta, hanya melihat saja. Kita pun serupa juga. Tengok harta tak boleh guna nak. Tapi esok mereka mesti menghadapi hisab. Masalahnya mereka ni kalau ada harta lebih tak guna, tak sedekah, tak gapo, banyak lah perhitungan ni nak. Kalau sedekah pun kena hitung juga nak. Cuma mana sedekah nak. Sedangkan kita akan terlepas sebabnya harta itu bukanlah milik kita dah. Gitulah cerita ni. Abu Darda ni zuhud sangat lah. Abu Darda ni lebih kurang Abu Zuhad sangat zuhud lah. Suatu ketika yang lain beliau berkata ni Abu Darda ni. Saudara-saudara kita tidak berkelakuan adil terhadap kita. Mereka menyayangi kita kerana Allah. Tetapi menjauhkan diri daripada kita nak. Satu hari nanti yang tidak lama lagi akan berlaku. Yang mana mereka akan menyesal kerana tidak hidup di dunia seperti kita. Tidak hidup susah lah. Tapi kita tidak akan menyesal kerana tidak hidup di dunia seperti mereka. Seperti sahabat-sahabat mereka yang kaya lah. Gitu lebih kurang lah. Tahulah kitab Narodah. Kuat setang mana sangat. Wallahualam. Cuma kitab betul. Tapi Abu Darda ni terkenal lah yang kuat. Beramal ibadah lah dia. 52. Kisah ke-52 lah. Salah seorang telah mendatangi seorang warak lalu meminta. Tolong berdoalah kepada saya. Untuk saya lah.
Ahli keluarga di bawah tanggungan saya adalah ramai. Sedangkan pendapatannya tidak cukup membiarkan saya dalam keadaan terdesak. Jadi dia anak pinak ramai ni payah lah dah. Beliau menjawab, apabila ahli keluarga berkata kepada kamu, kami tiada tepung, tiada roti, maka ketika itu doa kamu lebih berkesan daripada doa aku pada masa ini. Tengok tu. Jadi, cara orang warak dia. Ni baru betul lah. Ni pakai doa saja betul lah, doa tu boleh. Tapi dia ajak lebih kena wajak lah ni. Doa ni, kena ingat masa susah tu lah. Masa tu lah mustajab doa dah. Lebih mustajab doa daripada orang lain, termasuk Tok Guru, Tok Alim, Tok Wali pun dah. Allah tu Maha dekat. Berilah harapan yang kuat padanya, Allah tu Maha mendengar dah. Macam orang barat ni lah cerita kepada orang minta dia doa. Benar kata-kata Hazrat Syekh itulah, betul dia kata. Pada hari ini manusia tidak mengutamakan meminta dari Tuhannya sebenarnya. Kira dia guna Tok Guru, Tok Wali, ahli kubur dah. Minta Tuhan terus ni, seolah Tuhan tak apa dengar dah. Tiada juga kepentingannya dalam hati dia. Kadang-kadang Allah ni tak berapa dia tengok, berasa Allah ni mendengar. Dia tak berasa, dia berasa jauh Allah ni. Di sisi Allah ada nilai permohonan doa dalam keadaan hati yang menderita. Maksud kita susah tu lah kita mulai doa dah. Jangan cari tak wali lah, kubur keramat lah, apa tak payah. Kita doa sendiri, kita berasa Allah ni dekat dengan kita dah. Ketika seorang itu dalam kesusahan dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan hati yang merasa tidak berupaya dah. Maksud dia lemah, teruk dah, tak ada arah nak buat dah. Maka doa yang sedemikian diperkenankan secara khusus. Maksud tu Allah doa perkenankan doa secara khusus. Allah Ta'ala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang perkenankan doa orang yang menderita apabila yang berdoa kepadanya? Dia yang menghapuskan kesusahan serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang lalu. Mendiami dan menguasai bumi. Bolehkah zat begitu maha suci disekutukan? Surah 6 ayat yang kedua. Gitu lebih kurang dah. Jadi Allah ni perkenankan doa orang yang menderita apabila berdoa kepadanya. Al-Muttarra dah. Orang yang menderita apabila dia berdoa. Dan menghapuskan kesusahan. Wa yakshifus su'. Gitulah apa lebih kurang waktu nak poin di sini. Jadi kita kena doa ketika susah nak kita doa masa tu mustajab doa. Jangan tak berharap pada Tok Guru, Tok Wali, Tok Email lah, Tok Lebar lah, doa lah. Jadi kadang masyarakat kita jadi gitu juga tak? Maka apa minta Tok Guru, Tok Wali, Tok Alim, tak apa doa lah. Minta doa tu tak ada masalah. Tapi kita sendiri kena yakin, ya Allah terima doa kita sendiri dah. Nak suruh doa tu sampai di samping, betul lah, itu tak apalah dah. Tapi ni semata-mata, kadang-kadang ganggu kerja Tok Guru dia. Di tempat kita gitu masalah lah. Tak aling ke apa tak boleh. Banyak tahnik lah. Ngatik lah. Dia gitulah. Ngatik lah. Apa percara-percara gitu tu suruh Tok Guru tak aling. Sedangkan Tok Guru ni masa dia kena guna masa banyak untuk mutalaah dah. Mengkaji dah. Tu ilmu di tempat kita. Tak aling kita tak kembali tu tak. Sibuk benda lain. Sibuk urusan masyarakat yang remeh-temeh. Begitu juga soal kita tapih lah tak. Nak sedekah, nak beri zakat, nak gapo tu. Setengah-setengah tu suruh ngatik dulu tak. Sedangkan budak tu kena fokus pada ngapal Quran tak. Ngatik dah lagi tak. Suruh baca khatam 30 Quran pula tak. Dia nak ngapal Quran berapa tu khatam nak beri pahala ke orang lain. Buat macam biasa lah. Kalau dia nak sedekah pahala, kata ngapal baca biasa, sedekah pahala. Gitu tak usah nak ganggu pelajaran dia tak. Jangan kita stay ni lah. Cari Tok Guru kita. Di India tu dia kurang Tok Guru dia tidak diganggu dengan apa cara tahnik lah kipak kita ni nak ngatik lah sembahyang hajat lah, tidak gitu pak dia. Sebab itu Tok Guru dia boleh tumpu pada ilmu tu lebih banyak daripada kipak kita dah. Kita ni dia habis ustaz tu gapo dok sibuk ngatik lah majlis ke apa lah dah. Sembahyang hajat lah dah. Jadi benda tu menyebabkan ada gangguan lah kepada orang alim yang nak fokus pada kerja-kerja agamanya, kerja mengkaji ilmu dah. Okey, habis itu je. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahawa salah seorang mendatangi baginda Rasulullah SAW. Lalu bertanya, kepada siapakah Tuhan menyuruh manusia? Baginda bersabda, kepada Allah yang Maha Esa. Yang apabila kamu tertimpa sesuatu musibah dan kamu memohon kepadanya, kepada Allah,
maka dia menjauhkan musibah kamu. Kalau kita terima musibah, jadi kena mohon pada Allah lah. Allah akan jauhkan musibah daripada kita tu dah. Kepada Allah yang Maha Tunggal pada zatnya, yang apabila dalam perjalanan kamu kehilangan binatang tunggangan kamu dan memohon kepadanya, maka dialah memulang ke binatang kamu. Kalau kita lah ni tak kena lah, biasa kereta kita punah tengah jalan dah. Sebelum kita minta tolong orang lain, minta tolong dengan Allah dulu dah. Jangan minta benda baik. Ada setengah riwayat ada lah, pakar riwayat tak kuat pun. Tak minta tolong dengan jin lah, malaikat lah, gapo dak. Tak salah dah. Walaupun ada khilaf tentang kata kalau suruh dalam bentuk suruh tak apa, kalau bentuk mengagungkan jadi syirik. Jadi kita jadi tak tupai tak ayah ke apa kita minta tu macam kita minta pengagungan pada jin. Dia seolah macam muja mengagungkan jin. Jin pun alai ghaib, Allah alai ghaib. Ini jadi hampir jadi macam syirik lah. Tu tak boleh lah. Tapi kalau kita suruh tunjuk jalannya, kita tunjuk kita sebagai dia tu macam hamba kita ataupun sebagai orang soleh kita dah. Macam Nabi Sulaiman suruh jin buat kerja dah. Tak apa gitu dah, tapi secara asasnya macam tak apa, tapi kata kita lebih baiknya kita tak salah. Cuba minta dengan Allah dulu tu. Takut ada khilaf dah, ada teman salah faham dah. Takut kita ni bukan suruh jin jadi mengagungkan jin pun dah. Jadi kalau kita kereta punuh ke masalah gapo, kita minta tolong Allah dulu, doa dulu. Lepas tu baru ikhtiar lah. Nak panggil tak ramai, kena so baik kiri ikutlah dah. Minta tolong Allah dulu dah. Begitulah kalau dulu kak, kalau hilang nata tunggangan kita dak tengah musafir pada pasir ke apa ke, okey main payah dak. Nyawa nak berkata dak, tapi minta tolong Tuhan, bukan minta tak wali dah. Benda ni berlaku dulu dah. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dah. Ulama di Morocco Maghribi juga dah. Jadi dia ni dulu tarekat Tijani lah. Duk sebut Syekh dia, tak wali dia lah dak. Hilang nata nak gapo masalah gapo dah sekali. Tak boleh foto dah. Lepas tu baru mikir-mikir. Alangkah sesak jauh pada hadir alim dah masa tu ngapa 10,000 hadir ke apa dah. Tapi ke tarekat sufi ni jadi buta mata dah. Taksub tu menyebabkan dia ada masalah, seru nama tok wali, tok guru dia dah. Tak ada pertolongan ke apa, lepas tu baru mikir berbahas. Dan orang sekali baru kembali pada Allah. Dia kata dak, tarekat asalnya nak suruh kembali pada Allah, tapi dia guna jalan tengah dia tu dengan tok wali dia. Dah sekali lupa Allah dah. Seolah Allah dah beri Tok Wali dah beri pertolongan. Lepas tu baru dia tahu, dia bertaubat Taqiyuddin Al-Hilali dah sekali. Dia pun kembali pada sunnah nah. Jadi salafi lah. Sekali dia pun terus doa pada Allah Taala dah. Tak ada masalah segerabut dah. Apalah dah. Ketika kamu lapar, apabila kamu mohon kepada Allah, maka dialah yang beri rezeki pada kamu. Gitulah cerita dia dah. Dah Nabi suruh dah. Lapar dah minta tolong Allah dulu dah. Hadrat Sahim rahmatullah alaih berkata, satu ketika kami berada dalam majlis Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu. Bila mana seorang budak perempuan yang hamba datang dan berkata pada tuannya yang berada dalam majlis tersebut, "Tuanku, saya lihat kuda tuanku buruk perangainya. Dia melompat-lompat seperti gila." Kuda tuanku dia kata. Tidak makan, minum dan tidak berak kencing nak. Silalah panggil seorang bomoh yang pandai jampi supaya kuda itu pulih kembali. Nak suruh bomoh kuda ni nyakit ke apa dah. Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu berkata pada tuan si hamba perempuan itu, tak perlu panggil bomoh jampi lah. Kamu sendirilah pergi dan tiuplah 4 kali ke dalam lubang hidungnya yang kanan dan 3 kali dalam lubang hidungnya yang sebelah kiri dengan membaca doa ini. Azhilul ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la yakshifud dar illa anta. Lebih kurang itulah. Biasa saya apa ni, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa dah. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'aka shifa ni ghadur rizqa, lebih kurang gitu lah ni nak. Ini la yakshifud dar illa anta. Terjemahannya, hapuskanlah ketakutannya wahai Tuhan manusia, jauhkanlah kesusahannya, berilah penyembuhan kepadanya, engkau lah yang Maha Penyembuh. Tiada siapa dapat menjauhkan mudarat melainkan engkau. Orang itu pun pergi dah. Jadi Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu ni dia ajar kepada pada tuai dia lah, kepada tuai kuda dia. Dah suruh buat gitu nak. Jadi tuai pada hamba tu atau tuai pada kuda tu,
Dengar baca itu, dengar ajar Tok Guru dia ni, Hadrat Abdullah tu, dia pergi baca lah ni. Baca 4 kali lubang hidung kanan kuda. Baca 3 kali pada lubang hidung kiri kuda dah. Baca doa tadi lah dah. Lepas tu, orang itu pergi dan setelah berlalu berapa lama dia datang balik semula lalu berkata, saya telah berbuat seperti yang Tuhan telah menyuruhnya. Kuda itu serta-merta sudah pulih kembali seperti sedia kala siang kuda. Kini dia makan, minum dan berak kencing seperti biasa dah. Jadi beres dah. Siang lah dah. Pakai gitu dah. Tak payah guna untuk bawa mana dah. Moleknya gitulah dah. Moleknya biar kita ajar dah. Bukan kita saja setengah tutup bagi boleh buat sendiri ni. Kalau ruqyah, kata ruqyah ni nak, molek ni dia ajar kepada pesakit tu buat di kata dah. Benda-benda yang perlu dia amal. Tak perlulah dia ustaz kau gapo tu orang jo ruqyah tu dia baca seumur dia. Okey, perkara ini patut ditanamkan dalam hati dengan sebaik-baiknya bahawa manfaat dan mudarat hanyalah dalam genggaman Zat yang Maha Suci, Maha Esa yang tidak penyekutunya. Makin kukuh keyakinan itu dalam hati, makin mudahlah akan menjadi segala urusan dunia dan agama. Oleh itu, mestilah kita hanya meminta hajat keperluan kita dari sisi Allah semata-mata. Dalam setiap musibah, mestilah kita merujuk penuh perhatian kita kepadanya. Hati semua makhluk dalam genggaman Allah. Kisah ke-53. Salah seorang telah membawa 10,000 dirham sebagai hadiah kepada Hadrat Ibrahim Adham rahmatullah alaih. Beliau terus menolaknya sambil berkata, apakah kamu ingin namaku dipotong dari senarai orang miskin? Kerana 10,000 dirham. Kata gitu lah. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk terimanya sama sekali. Dia kata gitu lah. Tapi sahabat-sahabat terima. Habis licin sedekah pula dah. Dia tidak kata tak terima. Dia terima tapi sedekah. Beliau pernah berkata, ahli dunia mencari kesenangan dalam dunia dan dengannya menjadi mangsa penipuan dunia. Manakah ada kesenangan dalam urusan dunia ini? Jika sekiranya mereka mengetahui bahawa kesultanan yang sebenar ada pada kita, pada pokok tasawuf ni, maka mereka akan memerangi kita dengan pedang deki. Dia berasa ketenangan, bukan tidak razak, rasa hati yang nikmat dalam alam rohaninya. Alam tasawuf tu menyebabkan menyebabkan dia rasa nikmat lah, macam lebih raja-raja di istana ni. Hadrat Abdullah bin Ibn Barak rahmatullah alaih telah ditanya oleh salah seorang. Abdullah bin Barak ni tok guru hadis juga ni. Dan dia ni zuhud juga, tapi dia ni terlibat dengan jihad perang dan sebagainya lah. Jadi dia ni tidak kita tidak menghasilkan diri dari masyarakat walaupun dia tok guru yang ada unsur tasawuf juga dah. Telah ditanya oleh salah seorang, siapakah insan? Beliau menjawab, ulama. Dia bertanya lagi, siapakah sultan? Beliau menjawab, orang yang berzuhud. Jadi orang yang tidak berminat kepada dunia, itulah sultan, raja dah. Orang itu bertanya lagi, siapakah orang yang bodoh? Beliau menjawab, orang yang mencari dunia melalui agama. Orang bodoh tu cari kekayaan melalui tunggang agama dah. Cari harta dengan ni lah ikut dah. Dengan agama dah. Kadang-kadang dah dia wayak ikhlas mula dah. Tapi dia dapat duit ni jadi tidak ikhlas lah sekali pun, bahaya juga dah. Mencari agama dengan dunia. Hadrat Zunnun Misri rahmatullah alaih berkata bahawa orang zuhud merupakan sultan akhirat. Itulah. Dan mereka lah yang telah mengenali Allah. Dia tidak gila ke harta dunia lah. Hadrat Syekh Abu Madian rahmatullah alaih berkata bahawa kesultanan adalah dua jenis. Satu yang memerintah negara-negara dan yang lain adalah mereka yang memerintah hati-hati manusia. Ada dua sultan perintah negara. Dan yang ketiga adalah mereka yang memerintah hati-hati manusia. Sultan yang hakiki adalah orang yang zuhud yang merupakan sultan bagi hati-hati makhluk. Jadi sultan bagi hati makhluk ni orang zuhud lah. Pendapat satu jemaah termasuklah Hadrat Imam Syafi'i rahmatullah alaih ialah jika seorang itu meninggal dunia dengan wasiat bahawa sekian-sekian bahagian dari hartanya diberikan pada orang yang paling berkefahaman, maka menurut wasiat itu orang zuhudlah mesti diberikan harta itu kerana dialah orang yang paling baik kefahamannya. Kalau nak beri harta lah tapi masalah orang zuhud tak si harta pun dah macam Ibrahim Adham sebut ni. Tapi boleh terima, sepatutnya terima, buat benda baik lah nak.
Bila berhak. Panjang banget nak. Pada sekat tu tidak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.